Okay. Kalau orang yang peringkat tahqiq, level pula kategori tahqiq ni level dia baru nak ambil lesen. Baru lesen. Kalau baca Al-Quran tu maksudnya level dia baru iqra'. Tengah baca iqra' baru nak mula dengan iqra'. Jadi bacanya tu perlahan, agak lambat, merangkak-rangkak lagi sebab baru nak kenal huruf. Baru nak kenal, oh ni bacaan ni huruf bersambung. Baru nak kenal, baru nak mengenali. Maksudnya peringkat mengenal. Tahqiq ni peringkat mengenal lagi, peringkat nak belajar lagi. Banyak benda lagi nak kena belajar. Tu peringkat tahqiq. Kalau tartil tadi tu, peringkat dia dah kenal semua, dia dah boleh baca dengan baik. Ni dah peringkat Al-Quran. Dia dah baca banyak surah, dah baca banyak juzuk. Banyak juzuk dah, dia dah biasa baca Al-Quran. Dah belajar hukum-hukum tajwid mungkin di sekolah, di madrasah, di surau, di masjid, di kuliah-kuliah. Dengan guru-guru. Jadi dia dah belajar, dia dah boleh baca. Okay, jadi ni peringkat tahqiq. Peringkat tahqiq ni akan berubah ke peringkat seterusnya bila seseorang tu dah belajar, dah menambahkan ilmu tentang hukum tajwid, dah menambah ilmu tentang tanda-tanda bacaan, dah menguasai setiap hukum-hukum yang dipelajari. Jadi pembacaan dia akan menjadi lebih baik lagi. Semakin bertambah baik. Jadi dia akan bertukar daripada tahqiq pergi ke peringkat yang seterusnya. Okay. Baik, kita tengok peringkat yang ketiga ataupun level ketiga di dalam pembacaan Al-Quran ialah kategori hadar. Hadar. Kategori hadar ni ialah bacaan dengan cepat. Tetapi hukum tajwid masih dibaca dan dijaga. Jadi ia ni biasanya dilakukan oleh orang yang menghafal Al-Quran. Kategori hadar. Hadar ni kalau kita tengok level bacaan di kategori paling laju. Tadi bermula-mula peringkat tahqiq. Pertengahan tartil. Yang paling laju hadar. Paling laju hadar. Hadar ni lah bacaan yang paling laju. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia baca sangat laju. Tapi pada masa yang sama, walaupun bacaannya sangat laju, masih menjaga tajwid, masih menjaga sifat-sifat huruf, masih menjaga hak-hak setiap huruf. Masih menjaga tanda waqaf. Bila ada tanda waqaf, dijaga, berhenti. Bila ada tanda bacaan dengung, didengungkan dengan sempurna. Cuma bacaannya lebih laju. Dan ini kategori hadar ini ataupun peringkat baca hadar ialah orang-orang yang biasanya bacanya kategori tahafal Quran ataupun penghafal Al-Quran. Kenapa tahfiz, budak-budak tahfiz kan kalau kita panggil mereka, jemput mereka untuk membacakan Al-Quran ketika tadarus. Ketika bulan Ramadan. Kita ambil seperti baca tahfiz. Menjadi imam tarawih, sunat tarawih, kadang-kadang ada yang baca laju. Sebab apa? Mereka nak jaga bacaan, nak jaga hafalan Al-Quran. Bukan mudah nak jaga, nak kena ingat semua ayat-ayat ini baca setiap baris, setiap ayat, setiap baris. Jadi nak menjaganya tu, mereka kena baca laju supaya ingat, supaya dapat catch up. Dapat catch up setiap ayat yang dibaca tu. Lagipun banyak. Kalau orang yang hafal Quran ni banyak kan. Daripada juzuk pertama nak ke juzuk kedua tu, nak habiskan tu bacaan tu, kena baca dengan laju. Kalau bacanya secara tartil, sederhana tu, tak terlalu laju, tak terlalu perlahan. Lambat nak habiskan. Lambat nak habiskan 30 juzuk Al-Quran. Jadi kena hafal tu lagi laju. Jadi ni kita hadap. Siapa-siapa yang nak belajar hafal Quran, bila dah boleh baca dengan baik tu, kan dah boleh kenal tajwid, boleh dah hafal Quran. Bila start hafal Quran tu, dia akan masuk kategori hadar. Kategori hadar. Okay, ini peringkat yang ketiga. Dan yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, macam laju pula saya. Ialah bacaan tadwir. Apa tu tadwir? Tadwir ni tengah-tengah, iaitu bacaannya antara martabat tartil dan hadar. Martabat tartil dan hadar. Bermaksud kalau kita buat susunan balik,
peringkat paling sederhana, paling perlahan, bacaan paling perlahan, tahqiq. Kedua lepas tahqiq ialah apa dia? Tartil. Lepas tahqiq kategori tartil. Bacaan paling perlahan tahqiq. Kedua perlahan tartil. Yang ketiga peringkat tengah-tengah tadwir. Ketiga lah tadwir. Tadwir ni antara tartil dengan hadar. Jadi peringkat paling laju yang keempat ialah hadar. Jadi susunannya paling perlahan hingga paling laju. Yang pertama tadi paling perlahan tahqiq. Kedua perlahan tartil. Yang ketiga pertengahan tadwir. Dan yang keempat paling laju hadar. Ini peringkat tingkatan bacaan Al-Quran. 4 tingkatan bacaan Al-Quran. Tadwir ni ialah kategori yang macam mana? Yang ni biasanya bacaan tadwir ni dia tak terlalu laju sangat, tak terlalu perlahan. Dia antara tartil dengan hadar kan. Antara sedang-sedang dengan terlalu laju. Dia tengah-tengah. Ni bacaan ni selalunya digunakan di dalam solat. Jadi kalau imam-imam yang membaca, yang menjadi imam solat, bacaan yang terbaik ialah membaca secara tadwir. Iaitu tak terlalu laju sangat, tak terlalu perlahan sangat. Dia peringkat yang tengah-tengah tu. Ni kategorinya. Jadi kita baca, kalau imam baca tu, bunyi bacaannya tu tak terlalu laju kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Tu peringkat tadwir. Kalau peringkat tartil ni satu-satu dibaca tu perlahan. Tak terlalu perlahan tapi perlahan juga. Sebab dia baca tu satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Itu kategori tartil tadi. Tartil ni sesuai dibaca waktu bila? Tartil ni sesuai dibaca waktu bila? Dia dibaca kalau kita sorang-sorang, baca sorang-sorang ataupun baca untuk tadarus ataupun tilawah Al-Quran. Tartil. Tartil ni adalah bacaan ketika tadarus ataupun tilawah Al-Quran. Untuk memperdengarkan bacaan tu pada umum, pada semua orang. Tetapi tadwir ini, peringkat yang sederhana laju ini, sesuai untuk dibaca ketika solat. Sebab apa kita nak solat ni, kenapa? Kita kalau seorang-seorang solat, tak apa nak baca perlahan-lahan pun tak apa. 1 jam pun tak apa untuk satu solat. Tapi sebabkan kalau kita menjadi imam, ada makmum di belakang, mungkin makmum tu ada kerja. Ada tugasan lain yang menanti ataupun makmum di belakang merupakan ibu kepada anak-anak kecil. Ada ibu yang masih menyusukan anak. Anak menangis-nangis, takkanlah nak baca perlahan-lahan. Kesian dekat ibu yang tengah solat tu sama. Jadi seorang imam pun kena ambil ambil berat ataupun menjaga juga hak-hak para makmum di belakang. Sebab tu orang yang menjadi imam bacaannya kenalah dibaca secara sederhana laju. Jangan terlalu laju sangat dan jangan terlalu perlahan. Yang mana bila bacanya tu makmum pun boleh ikut baca dan makmum pun boleh menghabiskan surah Al-Fatihah kan, rukun yang wajib tu rukun qauli yang wajib tu. Boleh menghabiskan surah Al-Fatihah di dalam solat. Jangan laju sangat. Ni bila makmum baca laju sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia habiskan tu. Tak apalah kita dengar kan waktu dia baca Al-Fatihah. Tapi kalau surah dia baca tu dia dah laju. Dia bacanya surah selepas Al-Fatihah tu surahnya pendek. Itu surah Al-Ikhlas. Laju pula baca. Makmum di belakang terkejar-kejar nak baca surah Al-Fatihah. Jadi bahaya, bukan bahaya apa. Tak cukup nanti bacaan atau tak sempat masa untuk menghabiskan bacaan surah Al-Fatihah di dalam solat. Jadi nanti kan terkejar-kejar nak rokok dan sebagainya. Jadi sebagai jadi imam ni, jangan pentingkan diri. Okay, orang yang jadi imam lah. Jangan pentingkan diri. Solat tu bacaannya jangan laju sangat, jangan perlahan sangat. Perlahan sangat pun tak boleh sebab apa? Akan mengganggu ataupun drag masa orang lain yang mungkin ada urusan lain selepas itu.
Kita tak lama pula ustaz ni baca kan. Imam ni baca lama pula hari ni kan. Tak sejam baru habisnya. Banyak kita tinggal urusan lain. Jadi sebab tu kena ambil berat lah. Benda ni. Kalau katakanlah imam membaca surah-surah panjang kan dalam solat, bacanya contohnya surah As-Sajdah ataupun bacanya surah Al-Baqarah, surah panjang. Boleh dilajukan lagi bacaan tu surah-surah sebab tu bacaan tu agak panjang kan, ayat tu panjang, boleh dilajukan sedikit supaya dapat mempercepatkan ataupun dapat mempercepatkanlah menjaga hak-hak makmum di belakang lah. Begitu. Jadi ini bacaan tadwir yang biasanya digunakan atau dipakai ketika solat. Tak terlalu laju sangat, tak terlalu perlahan. Dia kategori sederhana laju. Jadi ini adalah tingkatan-tingkatan di dalam bacaan Al-Quran yang mana tuan-tuan dan puan-puan, kelajuan bacaan ni dia bergantung pada kelancaran seseorang. Kelancaran. Biasanya orang yang baru nak belajar ataupun masih peringkat asas, peringkat bacaannya biasanya peringkat tahqiq lagi, peringkat tahqiq perlahan-lahan. Dan dia akan terus naik ke peringkat seterusnya, tartil. Kemudian dah boleh baca bahir, bacaannya lebih laju lagi, tadwir, pergi ke peringkat tadwir. Dan seterusnya boleh pergi peringkat hadar, bacaan lebih laju. Dan biasanya kategori ini bergantung kepada keadaan. Bergantung pada keadaan. Orang yang nak menghafal Quran, orang yang dah menghafal Quran ni, bacaannya sesuai adalah bacaan hadar. Dibaca lagi laju. Dibaca dengan laju dan cepat. Supaya dapat menjaga bacaan ataupun menjaga hafalan mereka. Kalau orang yang jenis yang bertadarus, tilawah Quran, ataupun dia baca sorang-sorang, nak baca sorang ataupun sedang mengaji dengan guru, sedang belajar dengan guru, bacalah dengan secara tartil. Ini kategori yang sesuai, baca secara tartil. Dan bacalah secara tadwir, tak terlalu laju, tak terlalu perlahan. Ini kategori-kategori yang kita boleh amalkan di dalam bacaan Al-Quran. Jadi empat-empat ni pun boleh guna pakai. Tengok keadaan semasa kita macam mana. Tengah mengaji dengan guru, bacalah secara tartil. Seorang-seorang nak hafal Quran ataupun duduk nak hafal surah. Contoh, nak hafal surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Tu boleh baca laju-laju, bacalah secara hadar. Nak hafal, nak ingat kan, nak ingat hafalan ayat 1 hingga ayat 10 tu. Contoh. Kalau masih lagi nak belajar, baru dalam proses pembelajaran, tengah nak belajar Al-Quran, boleh di peringkat hadar lagi. Peringkat hadar. Ataupun bukan peringkat hadar, peringkat tahqiq, di peringkat tahqiq. Baca perlahan, baca satu persatu. Betulkan sebutan setiap huruf satu persatu. Sebutan ataupun betulkan sebutan hukum-hukum yang terdapat dalam ayat tersebut. Tak apa, perlahan-lahan untuk permulaan. Kan baru nak dapat lesen ngaji. Belajar, perlahan tak apa. Biarlah orang lain laju, tak mengapa, dia dah pandai. Lantaklah dia lah kan. Yang kita nak belajar ni, tak apa satu persatu. Slow. Kata apa? Biar perlahan-lahan asalkan selamat kan. Kalau naik kenderaan macam tu kan. Biar perlahan asal selamat. Biar perlahan asal bacaan betul. Biar sebutan kita terjaga. Bila kita baca perlahan ketika sedang belajar, satu guru pun boleh dengar dan boleh betulkan. Yang kedua, kalau bacaannya perlahan-lahan peringkat tahqiq ni, guru boleh boleh tegur dan terangkan balik bacaan yang salah tersebut. Belajar satu persatu. Okey. Jadi inilah dia yang tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu dalam kategori pembacaan Al-Quran, ada berapa tingkatan ataupun ada berapa level kelajuan bacaan ni. Jadi saya susun balik semula. Tadi apa yang pertama? Peringkat paling sederhana, paling perlahan. Kelajuan dia paling perlahan sehingga paling laju. Paling perlahan ialah apa dia tadi? Yang mana?
Nak tulis boleh cek, boleh tulis kat chat juga ya. Paling perlahan apa dia? Bacaan tingkatan yang mana? Tahqiq. Tahqiq. Okey, betul. Pandai. Okey, yang kedua. Lepas tahqiq, peringkat sederhana perlahan. Apa dia? Bagus. Tartil. Bagus, Puan Zulaikha. Okey, seterusnya lepas tartil. Yang ketiga apa dia? Sederhana laju. Salah. Hadar paling laju. Yang ketiga yang sederhana laju apa dia? Tadwir. Tadwir. Okey. Yang keempat, paling laju. Apa dia? Paling laju apa dia? Hadar. Bagus. Okey. Tahqiq apa dia? Tanya balik kan ni Ustazah, tanya pula. Apa maksud tahqiq? Stop presenting. Apa maksud Faradiza, apa maksud tahqiq? Kalau siapa salin nota tu mesti dapat. Apa maksud tahqiq? Tahqiq. Sama hampir dengan tartil tapi lagi lambat dengan perlahan. Betul, pandai Zulaikha. Paling perlahan. Senang kata tahqiq tu paling perlahan, bacaan paling perlahan. Bismillah, tu kategori tahqiq. Rahmah, betul kan kena mengeja pula. Tak apa mengeja asalkan boleh baca. Belajar lagi. Okey, tu yang pertama, tahqiq paling perlahan. Tahqiq ni sesuai digunakan waktu bila? Saya kalau ngajar kelas tajuk macam ni lah, saya suka bertanya. Sebentar pernah tanya tak? Tahqiq ni sesuai digunakan ketika bila? Iqra', orang yang baru belajar Al-Quran. Ya, betul. Orang yang baru belajar Al-Quran. Bagus. Okay, kategori seterusnya. Siapa kategori untuk orang yang menghafal Al-Quran? Orang yang nak hafal Quran. Apa kategori yang sesuai untuk dia? Yang tadarus tu kan? Tak. Tadarus tu baca untuk umum kan. Yang ni dia nak hafal Quran. Hadar. Ya, betul. Orang yang nak hafal Quran perlu baca secara hadar. Betul Mizwa. Hadar ni kategori paling apa? Paling laju. Paling laju dibaca tu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Dibaca tu laju. Dan boleh sambung-sambung pula ayat tu kan. Okey, baik. Kategori yang dibaca secara tartil. Apa maksud tartil? Apa yang dikatakan dengan tartil? Tartil. Baca perlahan tapi menghayati makna. Okey, bagus. Tepat jawapan tu Dibaca secara perlahan dan menepati maknanya, mendalami maknanya, menghayati maknanya. Itu orang baca tartil Dibaca tu menghayati apa maksud ayat ni. Apa maksud terjemah ayat ni. Baca pula terjemahan. Tartil Sempurna tajwidnya. Sempurna tajwidnya. Dibaca tu dengan tajwid yang sempurna. Okay, kategori terakhir, waktu solat. Apakah tingkatan bacaan yang sesuai untuk waktu solat? Tadwir. Okey, bagus. Tadwir ni di kategori apa ni? Laju sangat ke? Perlahan sangat ke? Macam mana? Tak perlahan, tak laju. Ya, tak perlahan, tak laju. Okey, Alhamdulillah. Zulaikha ambil dapat ni. Kalau saya boleh bagi markah 100. 100 markah untuk Zulaikha. Oh, tadi 100 markah untuk Zulaikha. Bagus. Alhamdulillah. Yang lain dapat tak? Perempuan, ibu-ibu yang ada? Boleh ke dapat ke apa yang saya sampaikan? Ini kategori lah bacaan. Okey. Jadi sebenarnya bila kita belajar Quran mana-mana pun boleh. Nak laju boleh, nak perlahan boleh. Tak ada masalah. Kalau seorang-seorang baca tu nak laju mana pun boleh. Macam tadarus lah, contohnya bila kita bertadarus kan, tadarus Quran di bulan Ramadan,
Biasanya kita akan baca, kalau seorang-seorang baca lainnya laju, nak menghabiskan satu juzuk satu hari. Satu juzuk satu hari, kalau tak ada kerja boleh habiskan sekejap. Tapi kalau kita ada kerja lain, nak berniaga ke, nak bekerja, kerja pula office hour kan, pukul 8 masuk, 5 petang balik. Kadang-kadang masa kita agak singkat, tak cukup masa malam je ada. Jadi waktu tu mungkin kita boleh gunakan cara bacaan tu, jenis bacaannya hadar, yang laju bacanya. Baca laju nak habiskan satu juzuk. Tapi kalau kita jadi relax, maksudnya jadi tak ada apa kerja sangat pun hari ni kan. Waktu pun banyak masa lagi senggang ni, boleh baca perlahan-lahan. Nak baca secara tahqiq boleh. Nak baca secara tartil lagi baik. Nak baca secara tadwir pun tak ada masalah. Tak boleh, tak ada masalah. Tu kalau kata kita tadarus lah. Siapa yang nak baca Quran. Tapi kalau jenis yang memang dia cukup, kalau dia tak boleh laju. Memang ada orang jenis tak boleh laju sangat baca. Dia memang kena baca satu persatu. Bacanya secara tartil lah ni. Kalau kita kena bacaan tartil pun ada. Dia memang tak boleh laju. Dia dah terbiasa. Tak apa, tak ada masalah. Tak ada pun. Nak baca, bacalah tak apa. Boleh. Jadi saya harapkan apa yang kita belajar hari ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak. Nak ke sampai quiz? Saya suka menggunakan satu aktiviti ni namanya quiz word wall. Okey, lepas ni kalau kelas-kelas sekarang saya akan bagi quiz word wall ke. Sebab dia jawab secara online sahaja, tekan je link ni, bolehlah jawab secara online sahaja. Tak susah pun. Saya tunjukkan sedikit. Ni yang saya biasa buat lah bila habis kelas tajwid macam ni, saya akan bagi latihan kepada murid-murid saya. Sebenarnya ada soalan. Bacaan Quran. Saya share sikit. Mana tu? Dah saya masuk sikit. Tak keluar pula ni. Tak apalah. Nanti ada rezeki saya kongsikan latihan-latihan tu. Okey, lepas ni kita boleh buat sedikit aktiviti dah kan. Di akhir kelas saya bagi sedikit latihan quiz online. Mana quiz tu jawab je secara online. ABCD, jawapan dia ABCD, pilih betul ke salah. InsyaAllah, sebab bila belajar saya mengharapkan satu result ataupun saya nak melihat hasilnya tentang pendapat sesuatu. At least bila habis kelas tak adalah macam apa Ustazah tu sampaikan tadi kan, faham ke tak faham kan, saya pun tak tahu. Jadi bila ada sedikit latihan boleh nampaklah hasilnya, faham ke ataupun masih perlu kata penjelasan lagi. Okey, itu set hukum tu insyaAllah. Baik, saya rasa itu saja untuk pagi ni. Terima kasih tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang hadir kelas pada pagi ini. Tahniah diucapkan kerana berjaya yang konsisten yang bagi yang dah pun minggu yang kelima tak saya ni hadir ke kelas. Alhamdulillah, tahniah diucapkan. Yang baru masuk, ahlan wa sahlan, selamat datang ke kelas Asas Quran yang diadakan setiap hari Rabu jam 9 pagi sehingga 10 pagi. Muhammad Taufik tanya, Assalamualaikum Ustazah, kalau berbuat cara guna ayat Quran yang mana lebih baik? Ya, sangat digalakkan kalau kita ni nak berubat cara dengan menggunakan ayat Quran pun sangat baik, itu lebih digalakkan sebab Rasulullah sendiri pun ada sahabat-sahabat yang meruqyah menggunakan ayat Quran untuk meruqyah. Ruqyah ni berubat lah. Berubat waktu sakit, contoh saya bagi
Bila kita sakit kepala, kadang-kadang kan kepala kita sakit, ngap. Apakah ayat yang kita boleh baca? Al-Quran ni banyak ayat. Salah satunya kita boleh sebut nama Allah, Ya Salam. Daripada Al-Quran juga, Ya Salam. Letak tangan kita ke atas kepala, sebut Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam. Sebanyak mungkin. Sebab apa? Itu adalah salah satu ayatnya, Ya Salam. Doa untuk menghilangkan sakit-sakit kepala. Ada juga cara kita badan tak sihat, rasa tak sedap. Ambil segelas air, bacakan surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah 3 kali. Hembus pada ayat, pada air tersebut. Baca surah Al-Fatihah kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca sampai habis, ulang lagi 3 kali. Kemudian hembuskan. Hembuskan pada air tu. Dengan niat, Ya Allah berikan kesembuhan kepada diri aku. Tahu tak tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya dekat Arab, kat negara Arab, ni saya pun dapat kisah daripada Ustaz, saya lupa namanya, dia berkongsi. Di Arab, tak tahu di mana lokasinya, hospital tak ramai pesakit. Hospital, kalau kita di Malaysia, ramai pesakit kat hospital. Ramai pesakit yang hari-hari datang ke hospital kan. Datang ke klinik, check up, minta ubat dan sebagainya. Tapi di Arab, klinik mereka, hospital mereka tak ramai pesakit. Sebab apa? Sebab ketika mereka sakit, tuan-tuan dan perempuan, mereka tak terus pergi hospital. Apa yang mereka lakukan ialah berikhtiar dulu. Ikhtiar dengan cara apa? Solat. Solat dulu, solat hajat. Keyakinan mereka yang mereka bergantung, berharap, meminta pertolongan daripada Allah yang memberikan kesembuhan. Mereka berikhtiar dengan cara solat. Solat hajat, mohon Allah sembuhkan penyakit mereka. Solat taubat. Kadang-kadang penyakit yang datang pada kita tu, dia sebabkan dosa-dosa kita sendiri. Dosa-dosa daripada tangan kita, mulut kita, mungkin banyak sangat makan. Tak agak makan kadang-kadang kan. Kata orang, kata saya sendiri pun sama. Makan kita tak agak. Dosa tu sebab kita makan ikut nafsu. Makan ikut yang kita nak. Kita buat benda yang kita nak. Mengikut nafsu. Melakukan dosa lah tu. Ikut nafsu tanpa keperluan, itu kan satu keperluan kita makan. Kita buat juga benda tu. Jadi kita kena banyakkan bertaubat. Solat taubat, solat hajat. Ikhtiar tu. Apa lagi? Amalkan makanan-makanan sunnah. Itu yang orang Arab lakukan. Mereka makan madu, makan minyak zaitun, habatus sauda. Dah amal semua ni, kalau masih sakit, last kali ikhtiar mereka baru pergi ke hospital ataupun klinik minta ubat. Itu pun last. Dah tak ada pilihan lain dah. Semua ikhtiar tadi dah dilakukan, dah buat solat, dah solat hajat, dah solat taubat, dah amalkan makanan sunnah pun masih lagi tak sihat. Maka akhirnya last kali baru pergi hospital. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita pun sama juga. Pertama sekali bila sakit, jangan mengadu pada manusia dulu. Manusia tak boleh buat apa-apa. Mengadu pada Allah dulu. Ikhtiarkan, cari doa-doa. Sebab kita nak mohon Allah, Allah yang boleh menyembuhkan penyakit kita. Cari doa-doa. Ruqyah, doa-doa ruqyah. Baca surah Al-Fatihah pada pada air minuman kita pun dah cukup. Permulaan. Surah Al-Fatihah baca. Tak usahakan itu solat hajat, solat taubat. Selagi tak sembuh, ikhtiarkan makan makanan sunnah. Dah sekali baru pergi hospital. Itu cara yang betul sebenarnya kita berikhtiar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Quran tu banyak ayat-ayat yang boleh dibaca. Contohnya kalau peninding. Saya sebenarnya berseduk ni kata itu. Baca surah Al-Baqarah, surah Allahu la, ayat kursi. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai habis. Amalkan. Ini semua doa-doa peninding. Ini doa-doa perubatan, doa-doa ruqyah pun banyak. Doa yang paling mujarab ataupun kalau kata tak tahu nak baca doa apa, surah apa yang terbaik nak baca bila sakit, surah Al-Fatihah adalah surah paling terbaik. Surah Al-Fatihah, surah paling terbaik. Baca surah Al-Fatihah. Dengan
meletakkan keyakinan kita seyakin-yakinnya Allah menyembuhkan kita. Allah yang berikan sembahyang kepada kita. Dan juga banyakkan selawat. Yang paling bagus, banyakkan selawat. Selawat ni dapat menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat darjat kita. Dan juga ada selawat-selawat yang mana dinamakan selawat syifa, selawat yang menyembuhkan. Boleh amalkan. Contoh selawat selawat Anwar, Nuril Anwar, selawat Nuril Anwar. Boleh amalkan. Itu selawat syifa, selawat menyembuhkan penyakit. Cari selawat-selawat itu. Banyakkan berselawat, insya-Allah. InsyaAllah. Okeylah, tu sajalah tips yang saya boleh kongsi-kongsi. Saya pun tak banyak ilmu. Apa yang saya tahu saya kongsi sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengarnya. Mana yang baik ambil dan datangnya daripada Allah SWT. Yang buruk dan sebanyak kekurangan itu datangnya daripada diri saya sendiri. Wallahu'alam bisawab. Maka itu saja kelas kita pada hari ini. Mari kita sama-sama tutup kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan juga surah As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.